bahasa yang diharapkan, bukan bahasa yang dipertimbangkan. Oh, kita semua sama, bukan darjat, bukan rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat-sahabat sidang penonton dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama dengan saya Dr. HD dalam tangisan mu'alam, tangisan mu'alaf, yang mana satu tangisan bukan sahaja kesedihan yang kita nak gambarkan, tetapi sebenarnya tangisan mu'alaf merupakan tangisan kesyukuran atas nikmat keimanan kepada Allah. Itulah besarnya nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ia adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan kita doa semoga kita sama-sama dapat untuk menyelami ataupun dapat menghargai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kita menghembuskan nafas yang terakhir. InsyaAllah kita hari ini dalam segmen Tangisan Mu'alaf, kita ada seorang kawan kita yang telah masuk dalam agama Islam, kembali kepada agama fitrah, agama yang sepatutnya kita kena rasa syukur dan redha dengan segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan sebelum kita nak memperkenalkan sahabat kita, InsyaAllah sekejap lagi kita akan perkenalkan dengan lebih terperinci bagaimana dapat memeluk agama Islam, apa cabarannya insyaAllah. Tetapi sebelum daripada itu, kita insyaAllah dalam Tangisan Mu'alaf kali ini, kita ada satu buah kisah sahabat yang kita akan sebutkan, ceritakan tentang Ikrimah bin Abi Jahal. InsyaAllah nanti kita akan tengok apakah perjalanan Ikrimah, bagaimana kisah hidup Ikrimah. Semoga kita mendapat pengajaran dalam kisah sahabat ini. InsyaAllah sebelum kita nak memperkenalkan tetamu jemputan kita, mari sama-sama kita tonton teaser yang telah disediakan. Assalamualaikum. Subhanallah. Dah orang ke? Cuba masuk, cuba masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ni? Kita orang nak pergi jamming malam ni bang. Tapi kita orang tak cukup kru bang. Boleh abang kalau join kita orang? Ya Allah, minta maaf sebab esok pagi saya ada belajar agama. Aduh, abang Ustaz tak dapat dah. Macam ni aduh. Kawan ni aku tak ada, tapi macam mana? Kau ada idea? Kita cari orang lain lah. Boleh tak? Kalau orang lain, okey lah. Cuma tak kisah, okey. Abang, kita orang gerak dulu lah. Kita cari orang lain. InsyaAllah. Okey bang. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Sama-sama. Masya Allah, apa yang kita saksikan merupakan kisah sebenar, yang mana tetamu jemputan kita yang kita bawa daripada jauh, dari negara Filipin, pada awalnya berasal di sana dan Alhamdulillah sekarang ni menetap di Malaysia dan warga negara Malaysia, iaitu bersama dengan kita Muhammad Ausam Sadial Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, terima kasih kepada Encik Muhammad Ausam kerana sudi bersama dengan kami di studio. Masya Allah, apa yang kita lihat tadi di video tadi, kita dapat satu gambaran bagaimana sebenarnya kehidupan Encik Ausam selepas dah memiliki dan selepas menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami difahamkan, tuan-tuan, sahabat-sahabat sidang penonton, sebelum daripada Encik Ausam masuk ke dalam Islam, di sana ada gambaran-gambaran yang negatif kepada Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya bila kita sebut tentang bagaimana Encik Ausam boleh masuk ke dalam agama Islam ini, kita nak tahu kisah
bagaimana bermulanya terdetiknya untuk memeluk agama Islam? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Banyak dugaan juga sebelum dapat hidayah ni. So permulaan apa yang saya lihat Muslim dan Islam. Islam memang itu sempurna, dia diajar orang-orang Muslim. So saya tengok Muslim sini Malaysia sangat menarik, sangat akhlak dia memang tak tahu macam mana ekspres, memang sempurna, cantik sangat. Itu yang satu berkah yang tarik saya punya hati masuk Islam, sebab Muslim di Malaysia dia sangat baik, dia punya akhlak. Allahu Akbar. Maknanya awal-awal tu apabila melihat agama Islam itu sebagai agama yang mula-mulanya pemikiran memandang Islam ni adalah satu agama yang mungkin negatif. Kemudian apabila sampai di Malaysia, apabila sudah menetap di Malaysia, duduk di Malaysia, nampak gambaran akhlak. Inilah sebenarnya apa yang kita nak cuba sampaikan. Indahnya Islam apabila kita mengamalkan agama Islam itu sendiri. Baik, boleh tak Encik Ausam, kalau boleh ceritakan apakah sebenarnya cabaran untuk sahabat-sahabat di rumah itu, perkongsian yang mereka nak dengar daripada Encik Ausam. Kenapa? Kerana Islam ini bukanlah satu agama yang kita hanya dilahirkan dalam agama Islam, tetapi kita kena menjaga agama Islam itu dengan baik. Dan bila kita dengar cerita-cerita daripada sahabat-sahabat mu'alaf kita, maknanya kita akan tahu betapa besarnya, betapa hebatnya Islam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Encik Ausam, bagaimana cabaran selepas daripada memeluk agama Islam? Betul Ustaz. Sebelum ini Ustaz, saya daripada kecil, apa yang saya kepahaman dulu sebelum memeluk Islam, Muslim ni memang untuk saya semua negatif lah. Macam dia tak tak boleh percaya, maksud saya. Dia selalu troublemaker. Itu yang saya tahulah dulu dekat Filipina. So kalau saya nampak atau tahu ini orang Muslim, saya sudah jauh, tak mau dekati, sebab itu tak boleh percaya. Dia suka membuat yang penipu. So bila saya datang sini Malaysia, memang saya hati-hati betul, sebab Muslim country kan. Saya ada juga kawan-kawan Melayu, tapi lama-lama mereka baik sangat. Saya berbanding dengan Kristian, jauh. Allahu Akbar. Yang itu tersentuh saya hati. Sebab selama-lamanya saya percaya Muslim negatif, tapi terbalik. Itu saya menyesal. Itu yang satu perkara yang menarik, yang ini Islam, yang ini betul punya. Allahu Akbar. Sebenarnya apabila kita sebut tentang cabaran, sudah pasti seperti mana yang disebutkan oleh Encik Ausam, bahawa sebelum masuknya Islam, itulah sebenarnya gambaran-gambaran yang ada, yang dimomokkan, yang dimainkan. Tetapi selepas kenal agama Islam, agama yang suci dan agama yang mengajarkan kepada manusia erti redha Allah, erti kesyukuran, erti kesabaran dan akhlak yang ditunjukkan sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, iaitu orang yang paling hampir denganku, kata Nabi, orang yang akan duduk bersamaku pada hari kiamat nanti adalah orang yang baik akhlaknya. Inilah orang yang paling Nabi sayang, seperti mana dalam hadis. Dan orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW dan orang yang akan duduk jauh daripada aku adalah mereka yang disebutkan oleh Nabi, mereka yang buruk akhlaknya. Apa yang kita dengar daripada Encik Ausam tadi,
suka Ustaz untuk membawa satu kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sahabat yang syahid di medan pertempuran. Tapi sebelum syahidnya dan sebelum masuknya Islam, seorang sahabat Nabi bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Siapa tidak pernah dengar nama Abu Jahal? Abu Jahal adalah mereka ataupun seorang yang sentiasa melawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga digambarkan Abu Jahal ini sebagai Firaun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin menghancurkan baginda Rasulullah. Tetapi sejahat mana pun ayahnya untuk nak menghancurkan baginda Rasulullah, anaknya Ikrimah bin Abi Jahal masuk di dalam agama Islam. Sebelum daripada masuknya agama Islam, Ikrimah musuh ketat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan apabila disebutkan di dalam kisah Ikrimah bin Abi Jahal ini, ketika mana Ikrimah bersama dengan Abu Jahal usaha untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan fitnah bahawa Islam adalah agama yang teruk, Islam adalah agama yang memusnahkan masyarakat, yang memutuskan hubungan, yang mengambil harta orang. Inilah yang disebarkan oleh Ikrimah dan Abu Jahal. Tetapi apabila pembukaan kota Mekah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan masuknya orang-orang Islam di dalam kota Mekah, pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada golongan musyrikun yang melawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa wa antum tulaqa, maka kamu hari ini bebas dengan sebebas-bebasnya. Tidak ada sifat dendam pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kaum musyrikun ketika sebelum daripada kemasukan umat Islam di dalam kota Mekah, bagaimana penyiksaan terhadap golongan Islam, dan akhirnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menguasai kota Mekah, Nabi tidak membalas, bahkan Nabi menunjukkan akhlak yang baik. Maka kata Nabi, kamu semua dimaafkan kecuali 4 orang. Siapakah dalam salah satu daripada 4 orang ini? Maka salah seorangnya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Nabi kata Nabi tidak akan maafkan. Maka pada waktu itu Ikrimah dalam keadaan rasa takut. Lalu Ikrimah lari. Ketika itu Ikrimah nak pergi ke belah Yaman kerana nak selamatkan diri, naik sebuah kapal. Dan ketika mana dalam perlayaran itu, perjalanan itu, angin bertiup dengan kencang. Tiupan angin itu menyebabkan kata mereka yang duduk di dalam kapal, kita tidak akan selamat daripada tiupan ini. Mungkin kita akan tenggelam di dalam dasar laut. Pada waktu itu Ikrimah mengatakan, sekiranya angin ini dapat berhenti dan aku selamat daripada perjalanan ini, maka aku akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan meletakkan tanganku di atas tangannya. Pada ketika itu, dengan izin kuasa Allah, angin itu berhenti. Apa yang berlaku? Ketika itulah selepas selamat sampai, dihantarnya isteri Ikrimah ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan bahawa Ikrimah mahu berjumpa kamu ya Rasulullah. Maka engkau berikanlah kepada Ikrimah ini keamanan supaya tidak akan diapa-apakan. Tengok bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berikan jaminan. Nabi berikan jaminan, Nabi kata tak apa, dia datang boleh jumpa kepada aku, tidak ada siapa pun yang boleh akan membinasakan Ikrimah. Maka pada waktu itu Ikrimah datang, berjumpa dalam keadaan risau, takut Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuhnya. Ketika sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lutut bertemu dengan lutut, mata bertemu dengan mata, maka pada waktu itu diletakkan tangan Ikrimah di atas tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta keampunan. Dan pada waktu itu dia melihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan pengganas, yang bukan orang kata nak merosakkan, bahkan Nabi menyebarkan keamanan. Akhirnya Ikrimah melafazkan syahadah di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi salah seorang sahabat yang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah sedikit cerita daripada Ikrimah bin Abi Jahal. Semoga apa yang kita dengar kisah daripada Encik Ausam, kan, daripada Ikrimah bin Abi Jahal menjadikan kita umat Islam yang lebih cemerlang lagi, insya-Allah. Dan satu soalan daripada kami, Encik Ausam, sebenarnya kami nak tahu apa perbezaan
dan harapan sebelum dan selepas, sebelum masuk Islam, perbezaan dan selepas masuk Islam, dan harapan kepada Akademi Al-Bayan daripada penonton semua, insya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Sebelum memang kita tak tahu macam di mana kita pergi, apa kejadian, apa terjadi. Tapi bila selepas masuk Islam tu, kita tahu apa yang akan datang dengan yang sebelum kita datang, sebelum kita perbuatan. Maksud saya, ini Islam sempurna ajaran dia. So, memang saya sangat-sangat gembira saya jadi orang Muslim, dan saya selalu doa, sentiasa doa kepada Allah, kuatkan saya iman. Amin ya Allah. InsyaAllah. Dan penonton-penonton semua di sana, jangan putus asa, sebab dalam dunia ini kita hidup ini sahaja sementara, dan dugaan, banyak dugaan. Tapi kalau masa tu ada masalah, jangan lupa panggil Allah, doa, solat. Selepas itu kita dapat tenang, dengan itu dia solusi ada situ. Insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Sahabat-sahabat sidang penonton, itu pesanan daripada Encik Ausam. Jangan lupa Allah. Kerana Islam itu sempurna. Cari Allah, maka Allah akan membantu kita, insya-Allah. Bersama dengan kita Akademi Al-Bayan, kita mewujudkan tahfiz dakwah anak-anak mualaf. Sebab tu apa yang dilalui oleh Encik Ausam, perjalanan kehidupan dia, inilah yang kita hendak lakukan di Pego Alor Gajah. Kita nak mendirikan sebuah pusat dakwah, tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang akan dibangunkan di Kampung Pego Alor Gajah, yang menelan belanja sebanyak kosnya 10 juta. Dan kita hari ini kita ada 3.5 juta dengan bantuan sokongan tuan-tuan sendiri. Jadi kita mohon kepada sahabat-sahabat budiman, hartawan yang boleh berkongsi dengan sahabat-sahabat lain untuk memberi bantuan ataupun memberi sumbangan ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, untuk kita mewujudkan dan melahirkan da'i mu'alaf untuk menyebarkan agama Islam, memberi akhlak kepada orang lain, menunjukkan akhlak Islam, dan yang penting iaitu kita membina rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, sesiapa yang membina rumah Allah, Allah akan membina rumahnya dalam syurga. Dan kita ingin melihat golongan mualaf ini mengajak ramai-ramai mereka dan memberi faham kepada orang yang bukan Islam, supaya mereka faham tentang Islam, supaya mereka kembali kepada agama fitrah. Dan sumbangan kita ini, insya-Allah, apabila kita gunakan untuk pembangunan, pengurusan, insya-Allah kita akan lihat perkembangan Islam itu lebih hebat. Sebab itulah setiap duit yang kita infakkan, insya-Allah kita akan tengok golongan mualaf ini akan sentiasa meningkatkan keimanan mereka. Kita akan dapat, dan akhirnya dapat mengislamkan ramai orang, insya-Allah. Bersama dengan saya Dr. HD dalam Tangisan Mualaf. Terima kasih kepada Encik Ausam kerana sudi hadir. Insya-Allah kita doakan semoga Allah merahmati dan meredai, insya-Allah, dan Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Dalam Tangisan Mualaf pada episod yang akan datang setiap hari Ahad, jangan lupa banyak lagi perkongsian kisah-kisah sahabat dan sahabat-sahabat yang akan kita paparkan kisah-kisah yang menarik untuk jadikan inspirasi untuk kita, insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mualaf agar mereka mengenal Islam